dekat TV PSS. Okey, kita sambung Okey, berkaitan dengan Nilam Johor 2022, Nilam Johor ni diguna pakai hanya untuk negeri Johor saja. Di seluruh negeri Johor, semua pelajar sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah akan menggunakan platform yang sama. Okey, untuk yang sekarang ni kita akan masukkan pelajar daripada tahun 1 sehingga tahun 5. Tahun 6 sebab dia nak pergi sekolah menengah jadi saya tak dibenarkan untuk pelajar tak dibenarkan lah. Sebab nanti bila dia masuk ke sekolah menengah, mereka akan dimaklumkan oleh guru baru. Okey, so untuk penggunaan Nilam Johor, sebenarnya platform ni lebih mudah berbanding dengan IQ PSS. Okey, saya akan tunjukkan kaedah-kaedah dia ataupun cara-cara. Tadi sebenarnya saya sebagai admin, saya boleh tengok, boleh check berapa banyak bahan bacaan yang awak dah baca. Tadi saya dah semak tadi ada beberapa orang pelajar yang darjah 5 pun walaupun dia tak hadir ke sekolah tapi dah masukkan data Nilam. Okey, saya nampak Alia Syazwan, Aina Kamila, Akif, ada yang isi data Nilam tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk pelajar tahun 1 dekat kelas tadi kita dah buat Nilam. Ada yang datang tadi saya dah bagi kena buat 2 buah buku Nilam kan. Okey, saya dah masukkan dalam Nilam Johor. Nanti seterusnya awak sambung je lah yang lain-lain tu nanti. Okey, untuk Nilam Johor yang menggunakan online, kalau misalnya awak tak ada buku cerita, awak boleh gunakan bahan bacaan ataupun bahan bacaan daripada internet. Okey? Alright. Okay, sebenarnya benda ni makin mudah dan awak jangan risau. Kalau di sekolah, kita boleh guna buku Nilam. Nanti at the end of the year, saya akan combinekan daripada bahan bacaan di buku Nilam dan juga bahan Nilam secara online melalui Nilam Johor. Okey, kita mulakan dengan cara pengisian. Okey. Bersedia? Bersedia ke? InsyaAllah. Okay. Alright. Okay, kita teruskan. Okey, di sini di paparan ni awak akan nampak perkataan Nilam Johor. Okey, link ni daripada mana? Link ni yang saya klikkan dekat sini, nilamjohoredu.my.site.login ni, teacher dah bagi dalam WhatsApp kelas. Okey, semua kelas ada dah ni. Okey, dalam WhatsApp kelas, awak klik saja link, dia akan keluar paparan ni, Nilam Johor, anak Johor bangsa membaca. Okey, so kita akan isikan. Semasa untuk isi Nilam Johor, pelajar perlu masukkan ID delima masing-masing. Okey, ID delima yang dimasukkan hanya M dan juga nombor sahaja. Yang belakang tu, @MOE tu tak perlu masuk. Okey, awak hanya masukkan M dan juga nombor saja. Okey, sebagai contoh Sebagai contoh, okey, saya akan isikan bahan bacaan ini yang kita buat dekat kelas tadi. Saya isikan Damia Maisarah. Okey, sebab tadi dia ada buat dekat kelas sebanyak 4 buah buku. Okey, kita akan masukkan buku yang keempat dia. Okey, M1. Setiap pelajar mempunyai ID delima yang berbeza-beza Cuma saya dah tekankan tadi untuk kata laluan password sama. Okey, semua pelajar sama iaitu ABCD at 1, 2, 3, 4. Alright. Okey, so kita klik log masuk. Okey, yang ni awak boleh tekan save kan. Bila awak tekan save nanti bila-bila buat dah tak payah nak type lagi. Okey, sekarang ni cuba perhatikan pada nama. Okey, ni nama. Ni yang saya masukkan ni adalah Damia Maisarah. Okey, kemudian tambah aktiviti bacaan. Alright, okay. Untuk mengisi bahan maklumat, awak perlu kenal pasti dulu apakah bahan bacaan yang pelajar baca. Okay, contoh dekat sini, kalau pelajar tak tahu kategori apa, boleh tengok dekat sini Okay, apakah yang dimasukkan dengan bahan bacaan bukan buku? Bukan buku ialah dalam bentuk cetakan selain daripada buku. Contohnya journal, brochures,
cerpen, surat khabar, panduan, majalah, komik. Okey. Manakala bahan digital pula ialah semua jenis bahan bacaan digital, contohnya laman sesawang ataupun daripada email, daripada link ke, daripada YouTube, daripada bahan-bahan bacaan lah, daripada yang ada HTTP tu kan. Apa saja bahan bacaan yang awak dapat daripada online dikenali sebagai bahan bacaan digital. Okey, dia juga boleh merangkumi fiction ataupun bukan fiction, sama ada pelantar pembelajaran ataupun akhbar online, apa-apa saja bahan yang dibaca secara digital. Digital ni lah secara maya. Secara maya. Yang tak ada buku depan mata awak tu. Itu ialah digital. Okey, yang ketiga ialah bahan buku fiction. Okey, yang dimasukkan dengan bahan buku fiction ialah karya sastra yang dicipta dari imajinasi. Contohnya novel, cerita pendek dan cerita. Okey, kalau perhatikan dekat sekolah kita kan, dekat library, kebanyakan cerita, buku-buku cerita tu yang ada gambar-gambar kartun, yang cerita tentang haiwan, tentang keluarga, okey, itu merupakan buku fiction. Manakala bahan buku bukan fiction pula ialah karya yang berdasarkan daripada fakta sebenar, contohnya jurnal, dokumentari, ensiklopedia, bibliografi, buku panduan dan sebagainya. Okay, alright. So jelaskan dekat sini kan keempat-empat kategori buku. Okay, alright. So kita pergi contoh. Okay, sekarang ni Damia Maisarah tadi dia ada baca buku cerita. Okay, dia baca buku cerita, dia tajuk Johor Darul Takzim. Okey, kalau Johor Darul Takzim, pada pendapat awak lah kan, awak tahu kan buku tentang Johor Darul Takzim ni, pada pendapat awak adakah dia buku fiction ataupun buku bukan fiction? Buku cerita ke ataupun buku fakta? Siapa boleh bagi jawapan? Boleh bagi jawapan. Cuba teka. Bukan cuba teka, ni nak kena tahu juga ni. Buku cerita tentang negeri Johor. Fakta ke ataupun fiction? Fakta. Fakta. Okey, betul. Kalau fakta maksudnya buku bukan fiction. Okey, kita klik dekat sini. Kemudian kategori bahasa, bahasa Melayu sebab cerita tu dalam BM. Okey, seterusnya tajuk. Okay, Johor Darul Takzim. Ni buku yang Damia. Okay, semasa awak menaip tajuk apa semua ni, pastikan ikut prosedur tata bahasa lah. Okay, kalau nama negeri ataupun nama tajuk, nama khas, guna huruf besar di hadapannya. Okay, seterusnya untuk ruangan sinopsis ataupun ringkasan, tekan aktif. Okay, dan pelajar boleh type. Okey, sinopsis yang dikehendaki ialah dalam 100 aksara. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 100 aksara ialah sinopsis tu hanya dibuat dalam 100 huruf sahaja. Jadi sikitlah kalau satu huruf tu dalam satu baris pun dah cukup. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal Johor Darul Takzim. Okey, awak tengok ya, semasa saya menaip nanti bilangan aksara ni akan berkurang. Okey, kita cerita pasal Johor. Johor adalah sebuah negeri yang terletak di bahagian selatan semenanjung Malaysia. Okey, cuba perhatikan Awak perhatikan pada aksara dah 82. Okey, jadi tinggal sikit lagi kan nak 100 kan? Okey, maksudnya kalau misalnya awak type kurang daripada 100 pun tak apa. Tapi kalau awak nak type lebih, dia dah tak boleh pergi lagi dah. Okey, contohnya sebagainya saya tambah. Johor adalah negeri. Nampak? Saya nak type RI tu dah tak boleh dah. Kenapa? Sebab aksaranya dah 100 per 100. Okey? Aksaranya dah 100 per 100, jadi dah tak boleh nak type lagi dah. Okay, jadi cukuplah sampai kat sini saja. Johor adalah sebuah negeri yang terletak di bahagian selatan semenanjung Malaysia. Okey, settle. Habis. Kan?
Okay, alright. Selepas itu, selepas kita buat sinopsis, kita pergi kepada pengarang. Okay, pengarang untuk cerita ni yang Damia baca ni ialah Fifi Hana. Okay. Fifi Hana. Penerbitnya ialah ilmu. Sekejap ya. Penerbitnya tulisan pun tak jelas nak baca. Penerbitnya kalau tak salah saya penerbitan Pena Sakti. Okey, tahun terbit buku ni ialah 2017. Okey, maklumat-maklumat ni, nama pengarang, nama penerbitan dengan tahun terbit, semuanya didapati daripada dalam buku cerita tersebut lah. Kalau penerbit tu awak boleh tengok bahagian belakang buku cerita, pengarang boleh tengok pada muka depan buku cerita, manakala tahun terbit ada di bahagian belakang kulit buku. Okey, bahagian belakang kulit muka yang pertama tu. Biasa ada tahun terbit. Okey, awak kena cari. Okey, untuk tarikh baca, kita klik pada tarikh. Klik pada tarikh ni. Okey, dia akan keluar paparan kalender. So, kita akan klik tarikh hari ni, iaitu 13 hari bulan. Dan akhir sekali, kita simpan. Okey, ni yang Damia Maisarah baca tadi. Okey, sepanjang hari ni dia baca 4 buah buku yang dia buat nilam tadi. Okey, yang keempat ni saya tolong typekan. Okey. Alright, sekarang ni kita akan tengok apa yang ada di sekeliling paparan ni. Okey, awak tengok dekat sini kita ada aktiviti bacaan. Aktiviti bacaan ni inilah yang awak tengah buat sekarang ni. Ni aktiviti bacaan. Berapa banyak buku yang kita baca, apa kategori kita, okey. Sekarang ni kita pergi kepada statistik. Okey, statistik. Ni dia statistik. Untuk statistik, dia akan tulis ataupun nyatakan berapa banyak buku yang awak dah catat. Okey, dalam kes Damia Maisarah tadi ni, kita dah catat sebanyak 4 buah buku. 3 buku fiksyen, iaitu 3 buku cerita dan 1 buku bukan fiksyen yang kita buat Johor tadi tu. Okey. Okey, saya nak awak tengok pada paparan bintang ni. Okay, tengok elok-elok. Dekat sini dia kata anda perlukan 140 bacaan lagi untuk bintang seterusnya. Okey. Sekarang ni Damia perlukan 140. Dia dah ada 4. Maksudnya untuk mendapat 1 bintang, pelajar perlu siapkan 144. Okey. Untuk mendapatkan 1 bintang, pelajar perlu membuat 144 bahan bacaan. Okey, dan begitulah seterusnya sehinggalah mencapai 5 bintang. Okey. Tapi sebenarnya untuk dapat bintang-bintang ni tak susah pun. Contohnya macam hari ni. Tadi dengan tahun 4 pun dalam masa berapa jam dia orang boleh dapatkan 10 buah buku. Okey, asalkan awak konsisten, ada bahan bacaan, tak boleh dapat cepatlah. Okey, kita tengok pada dashboard. Dashboard ni apa Sekejap ya. Oh, dashboard tu hanya yang untuk saya saja kot yang boleh tengok paparan yang besar-besar tu. Saya boleh check semua bahan bacaan ataupun berapa bilangan buku yang awak baca. Tu yang bestnya tu. Kejap ni dashboard ni saya tak boleh nak klik. Okay, ni dashboard. Okay, dashboard murid. Awak pun boleh semak yang masing-masing sendiri. Okay, untuk dashboard murid, okay, data sehingga 12 bulan 2 ni. Okay, aktiviti keseluruhan 4 buah buku. Dekat sini awak dapat tengok bacaan yang awak baca untuk setiap bulan sehinggalah bulan Disember nanti. Okay. Kemudian di sini adalah carta pie yang menunjukkan kategori bahan bacaan yang awak baca. Manakala di sini ialah kategori bahasa apa yang awak baca. BM ada, BI ada dan juga lain-lain. Okay. Ni semua maklumat dah. Okay. Yang penting ni lah aktiviti bacaan ni. Apa banyak yang awak dah baca dekat sini.
Okay. Ni row per page ada 10. Awak jangan risau. Awak yang penting tengok dekat sini ni. Daripada ni. Ni ialah jumlah bahan bacaan awak kat sini Kalau misalnya awak tulis lebih daripada 10 buah buku, dia akan keluar dekat sini 1 hingga 10. Tapi dekat sini daripada berapa buah buku. Kalau 100, 100 lah dekat sini. Okay, so awak jangan risau. Awak jangan kata, alamak teacher saya dah catat banyak tapi rekod tu tak ada. Rekod tu ada. Dia ada dekat sini. Dekat sini. Di sini lah bilangan akhir yang awak baca. Yang ni, yang belakang ni Okay, so you don't have to worry. Semuanya mudah. Nanti bila dah siap nanti awak boleh log out. Tak nak log out pun tak apa. Okay, saya akan tunjukkan keseluruhan Ni yang cikgu sendiri boleh semak setakat mana bahan bacaan awak. Okay, untuk hari ni bilangan pelajar sekolah kita 71 tambah 3 ada 74 orang. Okay, inilah catatan bahan bacaan yang pelajar dah isi dan ada yang saya tolong isilah. Tahun 1 tadi saya tolong isikan, yang mana yang datang tadi. Tahun 3 pun yang mana yang ada tadi saya tolong isikan. Okay, tahun 4 pelajar buat sendiri dalam kelas, dalam makmal komputer tadi. Okay, cuba tengok kat sini kan. Nampak tak bahan bacaan? Ada dah 9, 19, 5, 4. Jadi bergantung pada pelajar. Lagi banyak awak isi, lagi cepatlah awak dapat bintang tu. Okay. Lagi cepat banyak ataupun lagi banyak awak dapat bintang, lagi cepatlah awak dapat memenangi pertandingan-pertandingan yang saya akan jalankan nanti sepanjang tahun bermula pada sesi persekolahan yang bulan Mac nanti. Okay, so jelaskan tentang yang ini. Faham? Faham. Okay. So rasanya nampak macam mudah, macam tak ada masalah apa-apa. Ramai yang dah faham Pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 sekiranya ada masalah, awak boleh beritahu. Boleh maklumkan pada saya, boleh hantar WhatsApp pada saya. Okay, so saya berharap sangat sekurang-kurangnya 5 sebelum 15 hari bulan. Lagi banyak, lagi bagus. Tak payah nak tangguh-tangguh. Okay, terus je buat. Apa saja bahan bacaan ada. Jangan bagi alasan, alamak teacher tak ada buku cerita lah so tak boleh buat. No, it's not the reason. Okay, you have to fill in everything. Saya nak SKBT 100%. Dia punya aktiviti nilam. Okay, buat yang terbaik. Biar kita sekolah kecil pun tapi kita tetap yang terbaik. Okay, bagi saya thumbs up. Tolong buka kamera semua sekali. Bagi teacher thumbs up. Tak ada lighting lah teacher. Teacher tak ada lighting. Tak apalah tak ada lighting pun. Teacher tahu awak putih. Don't worry. Teacher, kenal saya teacher. Siapa? Mana? Angkat tangan. Siapa ni? Saya. Siapakah saya itu? Tak. Okay. Saya teacher. Saya teacher. Alright. Okay, very good. Thank you so much. Okay, teacher nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar dan rakan-rakan yang lain yang sudi join untuk taklimat ringkas kita. Jadi, bermula pada malam ni ataupun bila-bila saja saya nak pelajar buat. Okay, esok saya akan semak lagi sekali tengok dah ada perubahan ke belum bahan bacaan tu. Okay, at least sebelum tidur ni buatlah satu. Jangan tak buat langsung. Boleh Okay, so boleh. Okay, bagus. Okay. Alright. Okay, kita jumpa lagi esok insyaAllah di sekolah. Okay, dengan ceria, dengan happy-happy. Okay, saya nak semua pelajar bersemangat tau. Awak dengan Nilam, dengan Teacher Noh mesti kena bersemangat. Okay, because your spirit is mine. Awak punya semangat akan masuk dalam badan saya. Okay. Alright. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teacher. Bye. Kalau tak ada buku je. Kalau tak ada buku, boleh baca dekat internet boleh. Dekat surat khabar boleh, majalah boleh. Suara siapa tadi tu? Yang saya tadi ni? Aidil. Aidil?
Ya teacher, saya teacher. Dah, mana Saya mu? teacher. Oh, Aidil tahun 6 tahun lepas. Saya teacher. Saya buat nilam. Ya. Okey, tak apa. Nanti awak buat nilam dekat sekolah menengah nanti. Okey, kita jumpa lagi Okay, bye. Assalamualaikum semua.